Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin. Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin al-fatih lima ughliq wal khatim lima sabaq nasiril haq bil haq wal hadi ila siratika mustaqim wa ala alihi wa sahbihi haqqa qadrihi wa miqdaril azim. Nawaitu ta'alluma wa ta'lim wa tadhakkura wa tazkir wa nafa wal intifa' wal ifadata wal istifadah wal hasa ala tamassuki bi kitabillah wa sunnati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa du'a ila al-huda wa dalalata ala al-khair wa ibtigha wajillah wa mardatihi wa qurbihi wa sawabih subhanahu wa ta'ala amma ba'du. Qala musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana Allahu bihi wa ulumihi fi darainin amin amin ya rabbal alamin. Berkata al-Imam Abdullah bin Alwi bin Muhammad al-Haddad radhiyallahu ta'ala anhu, la yadhiku sadruka fal hadis yahun, Allahul muqaddir wal alam syu'un. Apa maksud dia? Iaitu maksud dia, janganlah dadamu menjadi sempit kerana yang terjadi di dunia itu sungguh ringan. Allah subhanahu wa ta'ala lah yang menentukan dan semesta alam ini adalah urusannya. Ini nasihat Imam Abdullah bin Alwi Al-Haddad radhiyallahu ta'ala anhu. Suara saya tak jelas ke? Minum air dulu sebab dah ada harga sangat. Daripada maghrib pukul 7 lebih sampai pukul 8 sampai pukul 9. Lepas tu sambung pula kelas ni, kelas tasawuf. Jadi suara tak ada. Minum air dulu Jelas mungkin rahimah tu internet ada corona kot. Jadi Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Kata al-Imam Abdullah bin Alwi al-Haddad radhiyallahu ta'ala anhu, la yadhiku sadruk fal hadis yahun, Allahul muqaddir wal alam syu'un. Nasihat Imam Abdullah bin Alwi bin Muhammad al-Haddad radhiyallahu ta'ala anhu, janganlah dadamu menjadi sempit. Makna lagu mana? Kita jangan susah payah, jangan fikir apa yang berlaku dekat atas muka bumi ini. Corona tak corona, ataupun kita memikirkan berkenaan dengan kekayaan ataupun kemiskinan yang berlaku kepada diri kita, jangan sempit. Jangan jadi payah. Itu nasihat Imam Abdullah bin Alwi bin Muhammad al-Haddad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Apa yang berlaku dekat muka bumi ini, kita serahkan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Setiap yang berlaku, baik buruk, baik buruk, ada manfaat ataupun ada mudarat, sakit, sihat, semuanya Allahul muqaddir. Allah tentukan semuanya. Jangan kita duk sibuk, Allah, besok ni aku nak makan apa ni? Ya Allah, dengan PKP, kedai pun tutup, ekonomi makin lama makin merudum. Aku nak makan lagu mana ni? Duit tak ada ni. Ekonomi makin lama makin teruk ni. Aku kena buang kerja. Jangan duk sibuk. Bab rezeki, bab rezeki, makan, minum, semuanya kita serah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Allah sebut dalam Quran setiap yang melata di muka bumi ini, semuanya Allah akan bagi makan dan minum. Jangan risau. Unta dekat padang pasir, ulat bawah batu boleh hidup. Kita yang ada akal ni, yang hidup besar ni, ada rumah, tak boleh hidup kalau tak ada makan. Confirmnya akan hidup. Jangan risau. Unta di padang pasir, biawak dop dekat padang pasir, kalau ikut kalau ikut sudut adatnya, mustahil macam mana boleh hidup dekat padang pasir yang tak ada pokok, air pun tak ada. Lagu mana dop boleh hidup? Sebab apa? Allah dah janji dah. Allah janji dalam Al-Quran, setiap yang melata di atas muka bumi ini,
Allah akan bagi rezeki pada dia. Illa rizquha. Melainkan Allah akan bagi rezeki pada dia. Jangan risau. Jangan sempitkan dada kita duk ronsen, ya Allah aku ni macam mana ni masa depan ni. Tak payah, serah kepada Allah belaka. Setiap rezeki, setiap takdir, Allah dah tentu dah. Okey, Aisyah Dalila, rezeki dia berapa banyak? Syuaib berapa banyak? Siapa lagi? Hafizul, berapa banyak rezeki dia? Jangan risau. Kalaulah Allah Subhanahu Wa Taala takdirkan bahawa si fulan itu rezekinya apa? Selama dia hidup, rezeki dia sampai 100,000 je. 100,000 ringgit. Hang usaha tahap mana? Tahap gaban ke? Tak. Tetap hang tak boleh melepasi 100,000 tu. Maksudnya apa? Allah dah agih siap-siap dah. Hari ni rezeki hang lagu mana? Besok rezeki hang lagu mana? Jangan risau. Kadang-kadang rezeki itu datang dalam keadaan kita tak menduga. Tak, kadang-kadang tak menduga. Banyak kali berlaku dekat saya. Bukan nak cerita, tapi ni nak cerita tak? Cerita berkenaan nikmat yang Allah bagi. Nak bagi tahu bahawa rezeki ni memang tak dapat diduga. Tak dapat diduga. Satu hari tu tiba-tiba Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, rezeki daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Pukul 3 pagi ada orang bank in RM1,000 dekat saya. 3 pagi. Itu sekali kes. Hari tu ada orang tiba-tiba, ustaz, bagi nombor akaun, saya nak infak, nak sedekah dekat ustaz 500. Masa bila saya minta sedekah, tiba-tiba. Itu nak kata apa? Rezeki Allah bagi, Allah atur. Kita jangan duk minta Allah dah bagi siap-siap dah. Sebelum Allah cipta makhluk, Allah dah tulis siap-siap dah. Si fulan rezeki dia berapa banyak, mati bila, jodoh dengan siapa, kita jangan ronsen. Itu Imam Abdullah bin Alwi bin Muhammad Al-Haddad kata apa? La yadhiku sadruk fal hadis yahun. Jangan kamu sempitkan dada kamu duk fikir pasal dunia ni, jangan fikir sangat. Kerana yang terjadi, apa yang berlaku dekat muka bumi ini sungguh ringan. Maksudnya apa? Semua yang berlaku ni ringan bagi Allah Subhanahu Wa Taala. Semuanya adalah urusan Allah. Kita jangan duk sibuk apa akan berlaku. Corona bila nak habis ni, ya Allah. Onsen aku dah macam suluk khalwat dekat rumah. Tak. Nak keluar rumah pun payah. Biarlah, adalah hikmahnya Allah bagi tu. Kita pandang hikmah. Jangan pandang apa kesan. Kalau kita nampak kesan, ya Allah kesian orang. Ya Allah, apa ni PKP ni tak. Kalau kita fikir lagu tu, kita tidak akan pandang hikmah. Apa yang terjadi sebalik Allah utuskan ni. Kita nampak, kalau kita fikir hikmah PKP, Corona ni, apa kita fikir? Tak. Di antara hikmahnya, berlakunya Corona, berlakunya PKP ni, tengok maksiat ataupun peratus jenayah mencuri dan sebagainya berkurang. Tak. Berkurangan. Macam mana orang nak mencuri? Semua orang duduk rumah. Macam mana orang nak mencuri? Semua duduk rumah. Nak rompak lagu mana? Semua duduk rumah. Hikmah keduanya tengok. Pub dengan bar, kedai arak tutup. Itu hikmah dia. Itu hikmahnya. Hikmah ketiga, orang nampak nilai solat berjemaah tu tinggi, besar, berharga. Sampai dekat Twitter orang duk up tweet. Dok, bila lah kerajaan nak buka masjid? Kerajaan dah buka, tak pergi masjid juga. Itu kita lah. Tak kita. Tak. Kat tweet punya sakan duk serang kerajaan. Bila kerajaan dah buka masjid, surau buat kuliah bagi solat Jumaat, tak pergi pula. Lingkup. Tapi ada hikmahnya. Bila kita pandai hikmahnya, kita akan nampak bahawa dunia ni ringan saja. Bukan berat sampai boleh menyempitkan dada kita. La yadhiku sadruk fal hadis yahun. Allahul muqaddir wal alam syu'un. Allah telah muqaddir. Allah yang menentukan semuanya. Allah menentukan semuanya. Baik buruk Allah tentukan. Apa yang akan berlaku, hujan besok pagi pukul berapa, hujan besok petang, malam pukul berapa, Allah tentu dah. Berapa lama hujan akan turun, berapa titik yang akan turun pada bumi Perak, bumi KL, berapa akan turun, semua Allah tentukan. Mati, si fulan ni mati pukul berapa, hari berapa, tarikh bila,
umur berapa, Allah tentukan. Allahul Muqaddir wal alam syu'un. Apa yang berlaku dekat alam ini, Allah tentukan. Jangan risau. Kita tawakal kepada Allah. Di samping kita ambil asbab, selepas kita ambil asbab, kita serahkan kepada Allah. Apa maksud ambil asbab? Contoh macam corona. Sekarang ni kita dalam masalah virus corona dan PKP. Ada orang kata, tak payahlah jaga SOP. Kita tawakal kepada Allah. Serah kepada Allah. Sebab apa? Allah yang bagi corona. Maka kita tawakal kepada Allah. Tak. Baik buruk Allah tentukan. Tak, itu orang bodoh. Tak. Orang tak faham tawakal tu apa. Tawakal ini berlaku selepas kita usaha. Barulah tawakal. Kalau tawakal tanpa usaha, kata Imam Ghazali radhiyallahu ta'ala anhu, dalam kitab Bidayatul Hidayahnya, dia kata apa? Orang yang tawakal tanpa usaha adalah orang yang bodoh. Orang yang jahil. Tidak faham agama. Itu Imam Ghazali kata. Bukan saya. Saya hanya menakalkan kalam Imam Ghazali. Kita meskipun kita serahkan kepada Allah dan kita tahu bahawa apa yang berlaku, wal alam syu'un, yang berlaku dekat alam ini adalah urusan Allah. Ya, tawakal, serah kepada Allah. Selepas kita ambil asbab. Kita usaha. Contoh macam mana? Corona. Ya, corona Allah bagi kat kita. Allah utuskan corona kat kita. Di samping tu, kita kena jaga SOP. Kena jaga diri kita. Tak, jaga diri kita semampunya kita. Contohnya macam mana? Jaga jarak, pakai mask, solat berjemaah jarak. Itu usaha. Lepas kita usaha, kita serahkan. Ya Allah, aku dah buat ini. Tak, aku dah cuba benteng diri aku dengan mengikut segala peraturan SOP. Aku serahkan kepada engkau, ya Allah. Hang nak bagi aku corona ke tak, itu urusan hang. Tapi aku dah ikut dah ambil asbab. Itu baru betul orang yang faham agama. Orang yang tak faham agama, tawakal tanpa usaha. Macam kita dah nak exam. Tak payahlah study, tak apa. Allah dah tentu dah. Baik ke buruk, berjaya ataupun gagal, Allah tentu dah, tak payah dah fail. Tak payah study dah. Tak payah study. Serah kepada Allah. Malam-malam berdoa, ya Allah, kurniakan aku kejayaan. Ya Allah, Allah manajjina fid din wa alimna at-ta'wil. Allah manajjina fil imtihan. Tak. Kita mohon kepada Allah, ya Allah, berilah aku kejayaan dalam peperiksaan. Di samping itu, tak study. Itu orang apa? Orang bodoh. Orang tak faham agama. Orang tak faham agama. Dia tawakal tanpa ambil asbab. Study dah dulu. Study. Lepas study, serah, doa kepada Allah. Berjaya ataupun tidak, itu urusan Allah. Kita dah usaha. Jangan jadi jabariyah. Tak, jangan jadi jabariyah. Tak payah dah nak buat apa. Sebab apa? Allah dah tentu dah. Tak, macam isu baru-baru ni tak. Isu baru-baru ni seorang motivator. Motivator dengan apa? Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Yang nama Andika tak. Dia kata apa? Syuaib tak, yang pelakon tu curang sebab apa? Sebab izin Allah. Hak tu payah tu bila tak ngaji akidah. Dia tak faham kaedah kasab dengan ikhtiar. Puncanya daripada mana? Salah faham daripada agama. Dia tak faham. Tak apalah. Allah dah atur belaka. Tak perlu kita buat. Apa yang berlaku itu Allah tentu dah. Tak. Buruk yang kita buat tu Allah yang tentukan. Ya. Sebelum hang buat tu, hang tahu ke Allah tentukan hang buat jahat? Tak. Habis tu, kenapa hang boleh serahkan segala urusan hang buat benda jahat tu, hang kata Allah buat? Sedangkan sebelum hang buat benda jahat tu, hang tak tahu. Maksudnya apa? Hang yang pilih. Hang pilih nak buat benda jahat, lepas tu hang tak. Orang kata apa? Apa istilah dia? Serahkan kesalahan tu kepada orang lain. Orang panggil apa masalah dia? Istilah dia. Innocent apa? Apa istilah dia lah. Tak faham kita bahasa Inggeris pun tak. Dia dah buat salah, serahkan orang lain. Maksudnya apa? Tuduh orang lain. Aku buat ni sebab apa? Allah yang jadikan. Dia buat jahat, tuduh Allah pula dah. Itu orang kalau ikut akidahnya rosak. Sebab apa? Dia pegang dengan fahaman Jabariyah. Serah kepada Allah. Tak perlu nak usaha dah. Allah dah tentu belaka. Hak tu payah. Jadi
Allahul Muqaddir, ya Allah telah tentukan. Tapi jangan lupa, kita serahkan urusan kepada Allah. Di samping itu ambil asbab. Ambil asbab. Usaha, doa dah serahkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kata lagi Imam Abdullah bin Alwi Al-Haddad, la yaksuru hammuk ma qaddir yakun. Janganlah memperbanyakkan kegelisahanmu, apa yang telah ditetapkan pastilah terjadi. Jangan duk gelabah. Dok, orang kata panas punggung. Dok, tak boleh nak duduk. Macam mana ni? Dok, ekonomi rosak, aku tak boleh berniaga. Kedai tutup ni, customer tak banyak. Macam mana ni aku nak hidup ni? Tak payah gelabah, tak payah gelisah. Apa yang telah ditetapkan pasti akan terjadi. Jangan risau. Rezeki hang Allah dah tetapkan. Jangan risau. Serahkan kepada Allah. Apa yang berlaku, tak, tawakal kepada Allah. Kita usaha, buka je kedai. Tak. Orang mai tak mai, kita serahkan kepada Allah. Itu rezeki kita. Orang tak mai hari ni, walaupun seorang. Mungkin Allah kata hari ni tak ada rezeki kita. Mungkin esok 10 orang mai. Esok lagi 20 orang mai. Itu rezeki kita. Jangan gelisah. Janganlah memperbanyakkan kegelisahanmu. Apa yang telah ditetapkan pastilah terjadi. Maksudnya lagu mana? Bab-bab dunia ni jangan duk sibuk sangat. Jangan duk payahkan kepala kita. Jangan duk beratkan kepala kita fikir pasal dunia. Boleh fikir pasal dunia. Tapi jangan terlalu fokus bab dunia ni. Maksudnya apa? Dia kerja nak duit dia. Tapi jangan pulun sangat. Jangan duk kejar sangat dunia ni. Sampai kita lupa bahawa rezeki yang Allah bagi. Kita kejar dunia, berniaga, kerja, cari duit. Sampai tak solat. Sebab apa? Takut rezeki berkurangan. Hak tu masalah tu. Hak tu masalah. Hubbud dunia. Cintakan dunia. Seolah-olah dia ingat dia takkan mati. Akan hidup selama-lamanya. Tu pulun habis. Pulun habis kutip dunia. Kerja tidak ada masalah. Agama Islam tidak mengatakan kepada umatnya, hang jangan kerja. Hang jangan cari dunia. Hang beribadat. Tak. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pun ada perniagaan. Para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam pun semua berniaga. Menunjukkan bahawa apa? Tidak ada masalah nak cari dunia. Jangan sampai dunia itu memberi kesan kepada hati kita. Bila dunia dalam hati, maksudnya apa? Kita telah menjadikan dunia sebagai berhala. Kata guru kami, Profesor Madya Dr. Syed Abdul Rafi Al-Bukhari, hafizahullah ta'ala, dia kata apa? Biar dunia di tangan, akhirat di hati. Jangan dunia di hati, akhirat di mulut. Hak tu jangan. Kat mulut, akhirat belaka. Qala Allah, qala Rasulullah, qala ulama kaza wa kaza, bismillahirrahmanirrahim. Di mulut perumpam berakhirat. Tapi hati rasa resah, gelisah bab dunia. Lagu mana aku nak hidup pada masa depan ni? Tak. Kerja pun tak ada. Jodoh pun tak ada. Rezeki pun tak ada. Kerja pun tak ada. Habis belaka. Jangan sampai dunia memberi kesan pada hati kita. Biar dunia di tangan. Dengan makna apa? Biar kita kawal dunia. Kita ambil yang secukupnya. Jangan pulun sampai kita rasa kita ni hidup selama-lamanya. Jangan. Tak. Cari dunia. Di samping tu, akhirat kena ada. Kena seiring. Kena seiring. Bahkan para alim ulama kata apa? Lebihkan akhirat. Rendahkan sedikit dunia. Supaya apa? Supaya dunia itu tidak memberi bekas ke dalam hati kita. Jangan duk fikir. Jangan duk beratkan pemikiran kita, akal, fikiran kita, hati kita. Jangan gelisah bab dunia. Sebab apa? Al-Imam Abdullah bin Alwi Al-Haddad kata apa? Apa yang telah ditetapkan pasti akan terjadi. Jangan duk buat teruk, orang kata. Kata lagi Al-Imam Abdullah bin Alwi Al-Haddad radhiyallahu ta'ala anhu, fikrak wa ikhtiyara da'huma wara wa tadbiru aidan washhad man bara. Maksudnya apa? Fikrak wa ikhtiyara da'huma wara. Fikiran kamu, ikhtiar kamu, usaha kamu, da'huma, tinggalkan kedua-dua itu, fikir
Dan ikhtiar kamu tu wara' di belakang. Wa tadbiru aidan. Demikian juga perencanaanmu. Apa yang kamu rancang, apa yang kamu telah setting untuk buat pada masa akan datang. Washhad man yara. Dan saksikanlah zat yang maha melihat. Maksudnya apa? Maksudnya bait ini adalah kesinambungan pada bait yang sebelumnya. Bait yang sebelumnya kata apa? La yaksuru hammuk ma kudbir yakun. Jangan kamu gelisahkan pemikiran kamu, apa yang telah ditetapkan akan berlaku. Lalu disambung fikra wa ikhtiyara da'huma wara. Pikiran kita, usaha kita tinggal ke belakang. Dengan makna apa? Letak belakang, jangan kita letak di hadapan. Di hadapan tu kita serahkan kepada Allah. Kita usaha, lepas tu di hadapan tawakal ilallah. Tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa jua perancangan kita ataupun yang kita rancang, semua itu ya kita rancang. Tapi rancangan Allah itu lebih baik daripada rancangan yang telah ditetapkan oleh makhluknya. Kita duk rancang besok pagi kalau tak PKP nak pergi Penang, nak pergi Georgetown, nak pergi makan apa? Jeruk Pak Ali, nak makan pasembok, nak makan roti canai, nak makan apa? Nasi kandak beratuk tak? Kita rancang habis. Tapi tuk besok pakat tak jadi. Sebab apa? Sebab rancangan Allah lebih baik. Sebab apa? Allah Maha tahu. Allah Maha mengetahui apa yang terbaik pada hamba-Nya. Mungkin besok kalau Allah izinkan hampi, mungkin kita accident ataupun terkena apa-apa bala. Tapi Allah tahu. Tak, maka Allah batalkan perancangan kita. Tak, Allah tahu apa yang terbaik untuk kita. Sebab itulah Al-Imam Abdullah bin Alwi bin Muhammad Al-Haddad mengatakan bahawa fikra wa ikhtiyara da'huma wara. Pikiran kita, apa yang kita fikirkan itu jangan duk payah sangat fikir. Boleh fikir tafakkaru fi khalqillah, boleh fikir, tidak ada masalah. Tapi jangan buat payah, buat teruk. Ikhtiar kita usaha, habis rem orang kata. Habis kederat, jangan duk pulun sangat. Buat sikit-sikit udahlah. Macam tu tak? Buat sikit-sikit pun udahlah. Tapi jangan pulun. Tak? Contoh. Tak? Contoh. Buat pulun ni orang kata buat teruk ni sebab apa? Kot lah bos bagi gaji. Padahal bos tak bagi gaji pun. Bagi gaji taratur juga. Maksudnya apa? Kita buat kerja ikut apa yang bos bagi. Jangan duk pulun sangat lah. Nak kabur hang ni pekerja terbaik. Jangan pulun sangat lah. Letak kat belakang. Hang buat ikut hang mampu je. Washhad man yara. Saksikanlah zat yang maha melihatmu. Apa yang kita buat, apa yang kita fikirkan, semuanya Allah tengok. Allah tahu apa yang terbaik untuk diri kita. Maulakan muhaimin innahu yara. Fawwid luh umura wahsin fi zunun. Kata lagi Al-Imam Abdullah bin Alwi bin Muhammad Al-Haddad radhiyallahu ta'ala anhu, Maulakal muhaimin innahu yaraka. Tuhanmu yang maha memelihara, muhaimin, innahu yara, innallah, sesungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala yara, melihat kamu. Allah bersifat dengan sifat basar. Penglihatan Allah tiada batas. Tiada batas, tiada had. Dan penglihatan Allah tidak berhajat kepada alat. Iaitu apa? Macam kita, penglihatan kita terbatas. Kalau di hadapan kita ada dinding, di sebalik dinding kita tak nampak dah. Ataupun pandangan mata kita hanya nampak apa yang terdekat, yang jauh tak nampak dah. Itu pun jenuh pakai cimata. Nak bagi tahu apa? Perbezaan pandangan mata Allah dengan pandangan manusia. Pandangan Allah dengan pandangan manusia berbeza. Allah punya pandangan, penglihatan tidak berhajat kepada alat macam kita berhajat kepada alat. Apa itu alat? Biji mata, urat dia. Lepas tu apa lagi?
darah dia air lagi. Lepas tu kalau ada mata, rabun pula berhajat kepada cermin mata nak bagi clear. Kena tahu bahawa Allah Subhanahu Wa Taala Maha melihat, memelihara, menjaga. Innahu yaraka. Innahu yaraka. Sesungguhnya Allah melihat kamu. Fawwid luh umura. Fawwid. Dak serahkan urusan kamu lahu kepada Allah. Wahsin fi zunun, dan berbaik sangkalah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dalam Al-Quran Allah sebut tak? Wa ufawwidu amri ila Allah. Innallaha basirum bil ibad. Sadaqallahul azim. Lupa dah ayat ke berapa. Sebab apa biasa baca ayat ni? Dalam zikir saya ada sebut tak? Ada datang ke ayat ni. Wa ufawwidu amri ila Allah. Wa ufawwidu amri, dan kami serahkan urusan kami ila Allah. Innallaha basirum bil ibad. Sesungguhnya Allah itu Maha melihat kepada hamba dia. Dengan makna Allah menjaga hamba dia. Fawwid luh umura. Kita dah buat kerja kita macam tadilah. Kita macam tadilah cerita bab tawakal. Dah buat kerja perang, berjaya ataupun tidak, cemerlang ataupun tidak, jadi ataupun tidak, fawwid luh umura, serahkan kepada Allah. Lepas kita serah kepada Allah, wahsin fi zunun. Kalau dapat natijah yang baik, alhamdulillah. Kalau dapat natijah yang buruk, alhamdulillah. Sebab apa? Wahsin fi zunun. Bersangka baiklah kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Serahkan urusan, baik buruk semuanya baik. Sebab apa? Allah Maha mengetahui apa yang terbaik untuk hamba dia. Mungkin tak saat kita study tiap-tiap malam tak tidur, dengan doanya, dengan baca Qurannya, dengan beribadahnya, tiba-tiba kita fail ataupun tak dapat keputusan yang cemerlang, tak dapat A, tak dapat straight A, tak dapat 4 flat, tak dapat first class degree. Duk usaha, tapi tak dapat juga. Dalam hati keluh, ya Allah, aku dah buat macam-macam ni, ya Allah. Pergi tuition, study dekat library, dengan berzikir, berdoa, baca Quran, ibadah kepadamu, ya Allah. Kenapa engkau tak bagi kejayaan kepada aku? Hak ni bahaya ni. Hak ni bahaya. Sebab apa? Dia tidak ada sangka baik kepada Allah. Dia tidak ada sangka baik kepada Allah. Sebab apa? Dia mungkin lupa. Dia tahu, tapi dia lupa bahawa Allah Maha mengetahui apa yang terbaik untuk hamba dia. Allah mengetahui apa yang terbaik untuk diri dia. Didik hati kita sentiasa bersangka baik, meskipun benda tu menyakiti perasaan kita. Matinya mak ayah, benda tu berat, tidak ada masalah, menangis, tapi jangan sampai salahkan Allah. Ya Allah, kenapa hang ambil mak ayah aku? Ya Allah, hang ni kejam. Jangan sampai darah tu. Ada hikmahnya. Menangis juga. Macam Nabi Muhammad SAW. Nabi menangis saat anak Nabi Ibrahim meninggal. Nabi menangis saat Sayyidatina Khadijah Kubra wafat. Nabi menangis Abu Talib, bapa saudara dia, wafat. Sampai malaikat Jibril bawa Nabi Muhammad SAW pergi travel. Istilah travel lah. Sebab apa dikatakan tahun tu tahun hazan. Tahun kesedihan bagi Nabi. 2 tulang belakang Nabi Muhammad SAW wafat. Mula-mula Sayyidatina Khadijah Al-Kubra, yang keduanya Abu Talib dah wafat. Nabi pun lemah. Duduk dekat depan Kaabah Hijri Ismail. Duduk. Malaikat Jibril alaihissalam datang 3 kali. Mula-mula malaikat Jibril datang, cuik kaki Nabi. Nabi bangun, tak nampak. Nabi bangun balik. Malaikat Jibril alaihissalam datang, cuik kaki, bangun, tak nampak. Kalau 3, nampak malaikat Jibril. Maka malaikat Jibril pun bawa Nabi Muhammad SAW berjalan-jalan. Maka ketika itu berlakulah Isra' dan Mi'raj. Peristiwa Isra' dan Mi'raj ini adalah daripada Allah, supaya Allah nak legakan
hati Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nak tenangkan hati yang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sedang sedih. Bila sedih lah dak. Sayyidatina Khadijah banyak bantu Nabi Muhammad dalam dakwah. Abu Talib walaupun dia tidaklah menerima agama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tapi Abu Talib banyak bantu Nabi Muhammad, tidak menentang. Sedih Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tidak ada masalah nak sedih, tapi wahsin fi zunun, berbaik sangkalah kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik pun alhamdulillah, buruk pun alhamdulillah. Didik hati walaupun payah. Aku duk usaha meniaga, tapi kenapa income tak naik-naik, orang tak beli. Jual kat Shopee, orang tak beli. Post kat Twitter, orang tak retweet. Post kat Facebook, orang tak share. Macam mana nak laku ni? Macam mana barang aku nak terjual ni? Duk keluh kesah. Serahkan urusan kepada Allah. Yang penting kita dah buat kerja kita. Kita dah kerja, kita dah post semua ni, serah kepada Allah. InsyaAllah, mungkin besok, mungkin minggu depan orang akan beli. Jangan risau. Macam saya buat buku, saya buat 500 buah buku. Mula-mula ramai beli. Sampai 300 buah. Sekarang ni sikit. Seorang. Kadang-kadang tak ada pun. Sebulan tu tak ada orang beli pun. Masih lagi berbakit 100. Bukan nak promote, nak bagi tahulah. Tak. Mungkin ada kala rezeki kita waktu tu banyak. Orang pakai beli. Tiba-tiba tak ada pula beli. Sentiasa bersangka baik kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. La yaksuru hammuk ma kuddir yakun. Diulang balik. La yaksuru hammuk ma kuddir yakun. Janganlah memperbanyakkan kegelisahanmu. Apa yang telah ditetapkan pastilah terjadi. Serahkan urusan kepada Allah. Jangan keluh kesah. Tasawuf ni. Tasawuf didik hati. Didik hati sentiasa berbaik sangka kepada Allah. Sebab apa? Allah sebut dalam hadis Qudsi, Allah kata, aku bersama dengan sangkaan hamba-Ku. Kalau hamba-Ku bersangka baik dengan aku akan bagi benda baik kepada dia. Kalau hamba aku bersangka buruk terhadap aku akan bagi benda buruk kepada dia. Lau walim wa kaifa qawlu zil hamaq ya'tarid 'ala Allahi allazi khalaq. Wallahu ta'ala a'lam. Kita berhenti kat sinilah. Jadi dah 30 minit dah. Tak boleh lama-lama. Nanti khatam cepat. Khatam cepat. Susah pula. InsyaAllah. Hari Ahad kita sambung pada kata Al-Imam Abdullah bin Alwi bin Muhammad Al-Haddad. Lau walim wa kaifa qawlu zil hamaq. InsyaAllah. Lepas tu, kalau kita khatam kitab ni, ana cadang nak baca kitab Matan Zubat. Matan Zubat bahagian tasawuf. InsyaAllah. Tengoklah macam mana. Kalau ada rezeki, ana target kejap je ni. Dalam 10 ataupun 7, 6, 5 kali perjumpaan ni, khatam dah ni. Sikit je matan ni lah. Sikit je syair ni, insyaAllah. Wallahu ta'ala alam. Aku liqauli haza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syukran Ustaz.